Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 5 Buhari, saya minta maaf sebab semalam ada masalah dengan line internet saya. Untuk pelajaran semalam, kita nak belajar tentang haba pembakaran. Sebelum ni kita dah belajar 3 jenis haba, iaitu haba pemendakan, haba penyesaran dan haba peneutralan. Dan hari ini kita akan belajar tentang haba pembakaran. Maksud haba pembakaran ialah haba yang dibebaskan apabila 1 mol bahan dibakar dengan lengkap dalam oksigen berlebihan. Pembakaran lengkap ini dia cuma berlaku apabila bekalan oksigen itu mencukupi, dan berlebihanlah paling bagus secara berlebihan kalau kita nak tahu pembakaran itu lengkap. Jadi seperti haba-haba sebelum ini, dalam setiap definisi mesti ada ayat apabila 1 mol bla bla bla. Penting perkataan itu. Kena hafal setiap definisi untuk haba. Contoh persamaan temu kimia bagi pembakaran lengkap metana CH4 dalam oksigen O2. Metana ni adalah sejenis bahan yang mudah terbakar, yang kita akan belajar nanti dalam bab 2 tingkatan 5. Ini persamaannya CH4 tambah 2O2 menghasilkan CO2 tambah 2H2O. Itu persamaan kimia. Kemudian delta H equal to negatif 394 kJ per mol. Jadi apa maklumat yang kita boleh dapat daripada soalan ini, daripada persamaan termokimia? Berdasarkan persamaan termokimia, 394 kJ haba dibebaskan. Macam mana kita nak tahu haba dibebaskan? Sebab ada nilai negatif. Apabila 1 mol metana CH4 terbakar dengan lengkap dalam oksigen. Kenapa kita tahu dia 1 mol? Sebab unit ini per mol. Bahan yang terbakar kita ialah metana CH4. Jadi haba pembakaran metana ialah negatif 394 kJ per mol. Ini ialah contoh soalan yang melibatkan pengiraan. Seorang pelajar menjalankan aktiviti menentukan haba pembakaran butanol. Keputusan ditunjukkan seperti di bawah. Jisim awal pelita dan butanol 502.28 gram. Jisim akhirnya 500 gram. Suhu awal air 29. Suhu tertinggi air 59. Isi padu air 500. Itu maklumat-maklumat yang kita perlukan untuk menentukan haba pembakaran. Penyelesaiannya langkah 1 seperti biasa kita mesti hitung bilangan mol. Bilangan mol apa? Dalam kes ini butanol. Jadi untuk butanol, dia bukan larutan aqueous, dia tidak ada nilai kemolaran dan juga isi padu. Kita nak cari bilangan mol butanol, kita kena tahu jisim. Jisim butanol yang terbakar. Jadi untuk mencari jisim yang terbakar, kita ada jisim akhir pelita dengan butanol. Tolakkan dengan jisim awal pelita dan butanol. Kita akan dapat 2.28 gram. Inilah jisim etanol yang terbakar. Kemudian barulah kita boleh kira bilangan mol butanol terbakar. Bilangan mol untuk kali ini kita guna jisim bahagi jisim molar. Jisimnya 2.28. Jisim molar bagi butanol C4H9OH
Okey, 4 karbon, 4 darab 12 tambah 9 hidrogen, 9 darab 1 tambah OH, O16 H1. Kita dapat jawapan 0.03 mol. Jadi ini bilangan mol butanol yang terbakar dalam aktiviti ini. Langkah 2, hitung perubahan haba. Q sama dengan MC theta. M sekarang ialah jisim bagi air. Bukannya jisim butanol. Jisim butanol kita dah guna dalam langkah 1. Langkah 2 ni, M ini merujuk kepada jisim air. Kalau dalam haba-haba sebelum ni, M ni ialah jisim larutan kan. Sekarang kita guna jisim air lah. Okay. Isi padunya 500 cm padu, maka jisimnya kita anggap sebagai 500 gram. C 4.2, theta 59, okay. Suhu tertinggi tolak suhu awal 29. Okay, kita dapat 30 darjah Celsius. Jadi hitung perubahan haba MC theta 500 darab 4.2 darab 30 sama dengan 63.000 joule, tukar kepada kilojoule, 63 kilojoule. Langkah 2. Langkah 3, tentukan haba dibebaskan apabila 1 mol butanol terbakar. Okay, jadi kita kena ingat, tengok balik yang kita kira dalam langkah 1 dan 2. Apabila 0.03 mol terbakar, ini yang kita hitung dalam langkah 1, 63 kilojoule haba dibebaskan. Ini yang kita kira dalam langkah 2. Okey. 0.03 mol, 63 kilojoule. Kalau 1 mol, ini yang kita nak cari. 1 mol butanol terbakar akan membebaskan yang kita kira dalam langkah 2, 63 kilojoule. Bahagi dengan langkah 1, 0.03. Awak dapat jawapan 2100 kilojoule per mol. Okey. Kemudian barulah kita tulis haba pembakaran butanol. Delta H sama dengan negatif. Negatif sebab tindak balas ini eksotermik, membebaskan haba. Negatif 2100 kilojoule per mol. Okey, ini sedikit tentang alkohol. Nanti kita akan buat eksperimen menentukan haba pembakaran beberapa jenis alkohol. Alkohol ni ada beberapa jenis, bukannya satu jenis sahaja. Okey. Nanti yang kita akan buat ialah metanol, etanol, propanol dan butanol. Okey. Molekul alkohol mengandungi atom karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, karbon, hidrogen, oksigen. Pembakaran lengkap. Alkohol membebaskan karbon dioksida, CO2 dan air, H2O. Pembakaran alkohol juga membebaskan tenaga, iaitu tindak balas eksotermik. Jadi semua pembakaran lah, tak semestinya alkohol saja. Okey, semua pembakaran ialah tindak balas eksotermik. Okey. Dan untuk alkohol ni, kalau pembakaran lengkap, hasilnya cuma ada 2, iaitu karbon dioksida dan air. Itu kena ingat. Okey, kita perhatikan jadual. Okey, kita dapati daripada metanol, atom karbonnya ada 1. Etanol, atom karbonnya ada 2. C saja 1 karbon. C2, 2 atom karbon. C3, 3 atom karbon. C4, 4 atom karbon. Okey. Dan kita perhatikan nilai haba bagi metanol, etanol, propanol, butanol ni, dia semakin bertambah. Semakin bertambah. Okay. Dia ada kaitan dengan bilangan atom karbon dalam alkohol. Okay. Apa kaitannya? Ini kaitannya.
haba pembakaran. Okey, kita tengok graf ini. Apabila kita plotkan graf haba pembakaran melawan bilangan atom karbon, kita akan dapati seolah-olah membentuk satu garis lurus. Orang kata berkadar langsung, berkadar terus. Okey. Jadi hubungan apa perkaitannya ialah bilangan atom karbon per molekul alkohol bertambah. Okey. Haba pembakaran alkohol menghasilkan lebih banyak molekul karbon dioksida dan air. Oleh itu semakin banyak haba yang dibebaskan. Okey, kita mesti kaitkan semula dengan haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey, hasil tindak balas, hasil pembakaran alkohol ialah karbon dioksida dan air. Kalau alkohol itu mempunyai satu atom karbon, iaitu metanol, karbonnya satu, maka dia akan hasil dia kelak ialah satu molekul karbon dioksida. Sebab karbonnya cuma ada satu. Okay? Kalau etanol ada dua atom karbon. Nanti karbon dioksida yang terhasil ada dua molekul, dua C2O, dua karbon dioksida. Okay? Kalau ada tiga atom karbon dalam alkohol tu, C3H7OH, nanti dia akan menghasilkan 3 karbon dioksida. Okay. Jadi di sini hubungannya makin banyak atom karbon dalam molekul alkohol itu, makin banyak molekul karbon dioksida dan air yang akan terbentuk. Membentuk karbon dioksida dan air ni dia akan membebaskan haba. Makin banyak karbon dioksida dan air terbentuk, makin banyaklah haba yang dibebaskan. Okay, itu kaitannya. Okay, satu lagi, peningkatan nilai haba pembakaran antara ahli alkohol berturutan adalah hampir sama. Hal ini kerana setiap alkohol berbeza daripada ahli yang berikutnya dengan satu kumpulan CH2. Okay, kita tengok yang ini. Setiap alkohol, setiap ahli berbeza dengan ahli berikutnya dengan satu kumpulan CH2. Okay, tengok metanol lah. CH3OH. Ini strukturnya. Okay, saya guna warna biru lah. C1H3OH. Satu kumpulan OH ni. Habanya 505 kJ. Okay. Kita tengok etanol. C2H5OH. Okay, strukturnya. Cuba awak bandingkan struktur metanol dengan etanol. Apa beza dia? Okay, bezanya ialah satu kumpulan CH2. Okay. Dan kita tengok nilai habanya 1250. Daripada metanol ke etanol bertambah sebanyak 745 kilojoule haba. Okay, kita tengok propanol pula, C3H7OH. Strukturnya C3H7OH. Okay. Cuba kita perhatikan perbezaan propanol dengan etanol. Berapa dia punya perbezaan? Okay. Habanya berbeza sebanyak 755 kilojoule. Dari segi struktur juga berbeza CH2. Kumpulan CH2 ini yang berbeza. Okay. Tengok butanol pula, C4H9OH. Okay.
Perbezaan dari segi habanya sebanyak 750. Okey, kita tengok perbezaan antara propanol dengan butanol, bezanya sebanyak 1 kumpulan CH2. Jadi ini kenapa peningkatannya hampir-hampir sama? Okay, lebih kurang 750 kilojoule lah daripada satu alkohol ke alkohol yang seterusnya. Okay, disebabkan oleh perbezaan alkohol dengan alkohol seterusnya adalah kumpulan CH2. Satu kumpulan CH2 saja bezanya. Okay. Jadi disebabkan itulah nilai haba pembakarannya perbezaannya adalah hampir sama. Okay. Latihan untuk awak kira. Satu eksperimen telah dijalankan untuk menentukan haba pembakaran propanol C3H7OH. Okay, apabila 200 air dipanaskan dari suhu 28 ke 58, 0.84 gram propanol yang terbakar. Okay. Awak tak perlu lagi kira berapa jisim propanol lah dah diberi dalam ni. Hitung haba pembakaran propanol. Okay, persamaan dah diberi. Tulis persamaan termokimia. Bina satu rajah aras tenaga untuk mewakili tindak balas ini. Okay. Sila buatlah untuk 5 hari ya. Lepas buat awak boleh hantarlah. Okay, awak boleh buat ni bila-bila masa yang awak dah free kah, waktu malam kah, tapi mesti buat. Okay, supaya dapat awak menguji kefahaman awak sendiri. Okay, itu saja untuk kelas 5 hari kali ini. Kita jumpa kelas yang seterusnya lah. Sekian, terima kasih.